Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Bersatu, yaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ya, ataupun lebih dikenali sebagai Peja ya. Dalam kenyataan media yang saya lihat hari ini menyatakan bahawa 70% ya penyokong BN beralih arah kepada PN. Dan apa yang saya lihat di sini, kenyataan itu menyatakan bahawa Perikatan Nasional mendakwa wujudnya peralihan besar sehingga lebih 70% undi penyokong Barisan Nasional BN kepada parti itu, walaupun tewas dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram. Di sini kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Bersatu ya, yang menyatakan bahawa peralihan sokongan itu jelas adalah penafian terhadap dakwaan pimpinan UMNO bahawa penyokong mereka bersetuju dan terima kerjasama dengan musuh tradisi politik. Sini juga beliau menyatakan bahawa PN menerima keputusan PRK Parlimen Pulau Dun Simpang Jeram dengan hati terbuka. Namun kita dapat melihat peralihan yang amat besar sehingga 70% daripada penyokong BN telah beralih kepada PN. Ini adalah penafian terhadap dakwaan daripada pimpinan UMNO, terutamanya bahawa penyokong mereka bersetuju menerima perpaduan dengan musuh mereka. Apa yang saya nak jelaskan di sini ya, berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peja ini. Parlimen Pulai ini kita tahu bahawa ini adalah milik Pakatan Harapan, yang mana kerusi ini adalah kerusi daripada Parti Amanah, iaitu Allahyarham, iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub. Kalau kita lihat ya, yang mana Peja menyatakan bahawa 70% penyokong Barisan Nasional beralih arah kepada mereka. Ini adalah satu pembohongan ataupun mungkin matematik politik yang dibuat oleh Peja ini untuk mengelirukan, untuk memberi rasa lega kepada penyokong mereka, terutamanya Walaon. Sebenarnya bagaimana Parlimen Pulai ini milik Parti Amanah jika tidak mendapat sokongan? Kita tahu bahawa kalau di sana ada 30,000 pengundi dan akhirnya pemimpin yang lalu iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub, iaitu Allahyarham, yang mana kemenangan itu mutlak dan kemenangan besar adalah milik beliau, dan penyokong-penyokong itu adalah daripada kalangan penyokong Pakatan Harapan. Kalau 30,000 orang yang menyokong 16,000 orang, dan mungkin yang 15 atau 14,000 orang ini menyokong pada Parti Bebas dan sebagainya, ataupun Barisan Nasional yang waktu itu, maka hari ini kalau beralih arah 70% pun dan 30% penyokong Barisan Nasional pergi kepada parti yang ada hari ini, yang mana Pakatan Harapan meletak calon mereka dan akhirnya menang, itu adalah kemenangan mutlak, yang mana jelas penyokong di situ tetap dengan pendirian memberi amanah kepada Pakatan Harapan. Begitu juga saya percaya dalam mana-mana parti politik, pertandingan itu walaupun hanya menang 2 undi, tetapi namanya kemenangan. Berpihak kepada parti manapun, nak berganjak sebanyak mana pun, 70% ke 80% ke 100% ke, itu tidak menjadi masalah. Yang kita nak adalah kemenangan. Ini adalah cara politik di dalam negara kita ini. Dan apa yang telah pun saya lihat daripada kenyataan menyatakan 70%, itu yang saya pernah nyatakan juga dalam beberapa video saya sebelum ini, bahawa setiap hari ada kelahiran baru, setiap hari umur anak-anak muda meningkat, yang mana apalagi hari ini peningkatan mendadak itu berlaku kepada umur 18, pengundi 18. Dan akhirnya kita lihat seolah-olah peningkatan itu kepada kita, tetapi kekalahan itu kita lihat begitu besar. Nah, inilah yang saya cuba jawab dalam isu saya nak mengulas sedikit kenyataan Peja ini. Jadi Peja, kalau inilah tokoh politik yang ada sebagai anak muda dalam Perikatan Nasional, yang mana mereka menidakkan sesuatu, yang mereka dah pun kalah, yang mana kekalahan itu bukan 1,000 ataupun 500 undi, tetapi melibatkan belas-belas ribu, melibatkan ribu-ribu juga bunyi dia. Maka ini menunjukkan bahawa keseluruhan rakyat di sana masih yakin bahawa Perdana Menteri yang ada hari ini adalah Perdana Menteri yang sah, Perdana Menteri yang boleh diharap. Dan akhirnya Parlimen Pulai ini menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa kemungkinan
apa yang dikatakan oleh Perikatan Nasional selama ini, memorandum lah dan sebagainya, untuk menunjukkan bahawa penolakan rakyat kepada Perdana Menteri yang ada sudah pun sepatutnya berkubur. Dan Peja sebagai seorang ahli politik sepatutnya dah akur di PRK yang berada di Pulai ini. Sepatutnya ini menjadi titik noktah terakhir mereka untuk tidak lagi mengeluarkan kenyataan politik, untuk menegakkan benang yang dah pun basah tak boleh naik berdiri lagi. Jadi ini sepatutnya mereka hentikan dan akur dengan kekalahan ini. Jika hari ini keluar kenyataan bertolak dalih seolah-olah mereka menang, padahal hakikatnya dah kalah, pengumuman telah pun kita lihat, tidak ada gunanya. Jadi itu yang saya nak ngulas itu. Apa yang kita lihat hari ini daripada kenyataan yang dikeluarkan. Apabila sebelum-sebelum ini mereka mengatakan bahawa jika Parlimen Pulai ini menjadi saksi untuk membuktikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri, dan ini adalah penolakan yang dilihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa Pulai ini adalah saksinya. Hari ini Pulai dah menang, hentikan. Saya harap lepas ini Tan Sri Media Yassin tak payah nak keluar kenyataan yang bermain politik. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhenti daripada permainan sentimen politik perkoman dan agama. Kerana tidak semua negeri seperti negeri Kelantan, tidak semua negeri seperti Terengganu, tidak semua negeri seperti Kedah. Rakyat yang ingin perubahan, rakyat yang ingin negara ini ada bersama semua keseluruhan rakyat, iaitu berbilang kaum, berbilang agama, maka mereka dengan terbuka untuk menyokong mana-mana parti politik. Bukan mengeluarkan kenyataan seperti Tan Sri Media Yassin yang menyatakan kalau tidak menyokong calon ini maka seolah-olah hukumnya halal haram. Ujung-ujungnya jadi haram jadah. Apa gunanya? Dan akhirnya Tan Sri Media Yassin disesat dengan kenyataan demi untuk segenggam kuasa itu. Dah berapa lama menjadi pemimpin? Orang seperti Peja juga yang dah haus dengan kuasa. Apabila hilang kuasa, dah pernah menjadi menteri besar. Jadi menteri besar pun ditipu oleh kawan-kawan sendiri. Lepas itu buat undi percaya, tumbang. Lepas itu jadi menteri. Menteri pun tak kemana-mana lagi. Bertanding lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalah juga di tempat sendiri. Maka pada saya, pemimpin-pemimpin yang seperti ini patutnya bersara daripada arena politik, bagi laluan kepada orang lain, tokoh-tokoh muda yang lain, untuk mereka menunjukkan bakat mereka, kebolehan mereka. Bukan hari ini, apabila dah dalam keadaan seperti ini, masih lagi nak mempertahankan kedudukan. Tapi itulah hakikatnya, kerana mereka takut. Mereka takut bahawa mungkin selepas ini akan disiasat. Dan kita tahu semakin besar periuk, besar keraknya, hutang sana hutang sini pun dah makin banyak. Maka itulah sebabnya ahli-ahli politik ini tidak berhenti. Perjuangan mereka kebanyakannya bukan perjuangan untuk rakyat, bukan perjuangan untuk memajukan negara, tapi hakikatnya perjuangan untuk tembolok mereka sendiri. Ini yang kita boleh lihat dalam kepimpinan PAS, dalam kepimpinan Bersatu yang ada hari ini. Apabila mereka jadi kerajaan, kita tidak nampak pun membuahkan sedikit hasil pun. Apa yang kita lihat dalam kerajaan hari ini, apabila bertungkus lumus untuk memperbetulkan, memperbaikikan. Sebab itu saya kadang-kadang merungut, kerana sebahagian daripada penjawat awam yang ada pun bersekongkol dengan pembangkang yang ada. Mereka tidak boleh move on lagi dengan government of the day. Jadi saya tak nak ngulas panjang-panjang. Itulah ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Dan sekian, terima kasih.